وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini dan kita dalam satu siri panjang berkaitan dengan kisah kehidupan para sahabat. Dan pagi ini kita bersama dengan seorang lagi sahabat yang agung, yang antara sahabat yang memiliki cerita-cerita yang unik dalam kehidupan keislaman mereka, iaitu Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Dan mungkin kita kenal sebilangan nama sahabat yang merujuk kepada asal-usul mereka. Seperti kita sebut nama Salman Al-Farisi yang berasal daripada Parsi. Seperti kita kenal nama Bilal ibn Rabah Al-Habashi yang berasal daripada Habsyah. Tapi Suhaib Ar-Rumi bukan berasal daripada Rum. Walaupun namanya dekat belakang itu ada Ar-Rumi merujuk kepada Rum, tapi dia sebenarnya bukanlah orang Rum, dia adalah orang Arab. Ada cerita panjang di sebalik itu yang akan kita cerita pada pagi ini insya-Allah. Suhaib Ar-Rumi adalah sahabat yang peluk Islam agak awal, dan dia terdiri daripada golongan abid ataupun hamba sebelum akhirnya dia membebaskan dirinya sendiri. Tapi dari mana datangnya Suhaib? Itu yang menjadi soalan di kepala kita. Bahkan para sahabat sendiri pun tertanya-tanya, Suhaib ni berasal daripada mana? Ada satu hadis bahkan yang bertanyakan soalan ini. Suhaib, kamu bukan daripada Rum, kenapa orang panggil kamu Ar-Rumi? Gelaran ini bukan penulis kitab yang beri, tapi ini gelaran yang sahabat sebut kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib yang Rum, tapi kamu bukan orang Rum. Apa cerita di sebalik kehidupan kamu? Suhaib ibn Sinan, Sinan ibn Malik adalah ayah kepada Suhaib, dan Sinan ibn Malik merupakan salah seorang pembesar dalam kalangan Arab yang dilantik oleh Raja Parsi. Ini cerita jauh ke belakang yang saya cuba ringkaskanlah pada tuan-tuan. Ada satu tempat namanya Ubullah. Ubullah ni dekat Iraq. Hari ni Iraq lah. Dan ayah kepada Suhaib namanya Sinan ibn Malik ini, dia sebenarnya orang Arab daripada Banu Numair namanya. Banu Numair. Dan ayah dia telah mendapat kepercayaan Kisra Parsi untuk memegang jawatan menteri besar ke ketua kampung ke tak pastilah apa yang sesuai di satu tempat yang namanya Ubullah. Maka di sinilah Suhaib Ar-Rumi menjadi seorang anak bangsawan dan menjadi menteri besar ataupun ketua kampung kepada empayar yang namanya Parsi ini. Tentu sekali menjamin satu kedudukan, satu status ekonomi, status sosial yang tinggi lah. Maksudnya dia ni anak bangsawan, bukan anak orang biasa. Cuma ada satu cerita yang menyedihkan tentang nasib kehidupan Suhaib. Apabila pada satu hari ibu dia bawa dia jalan-jalan, jalan-jalan di sekitar Qadisiyah, di Iraq juga pada hari ini, dan ketika itulah Rom melakukan serangan ke atas Parsi, dan kebetulan Suhaib adalah salah seorang daripada yang diculik dan dibawa ke kota Rom. Dan Suhaib terpisah daripada ibu dan ayah dan adik-beradiknya buat selama-lamanya. Maka Suhaib ni sekitar umur 10 tahun, dia sudah berada bersendirian, berdikari di kota Rom sebagai seorang hamba abdi. Dan memang itu standard lah zaman tu. Kalau kita berperang, kita boleh buat apa sahaja, dan siapa sahaja yang kita temui di sepanjang perjalanan, kita boleh ambil dia, culik dia dan jadikan hamba tawanan. Tapi itu bukan standard yang diletakkan oleh Islam bahkan pada zaman perang. Tak boleh nak cederakan, bunuh, culik mana-mana hamba, mana-mana kanak-kanak, mana-mana perempuan. Dan Suhaib telah menjadi hamba tawanan dan dia telah menetap di Rom, kota Rom dalam masa barangkali 10
hingga belas tahun macam tu. Sehinggalah pada suatu hari ketika di Rom, dan kita kena tahu ini budak umur 10 tahun. Di sana ada banyak gereja, ada banyak ulama-ulama Kristian. Sama ada Kristian yang telah rosak ataupun Kristian yang masih benar lah. Dan Suhaib pada satu ketika dia mendengar cerita akan datang seorang Nabi akhir zaman di Mekah. Ini cerita yang lebih kurang sama dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dan Suhaib Ar-Rumi mempunyai cerita yang lebih kurang sama. Bila dia berada di Rom, dia mendengar cerita akan datang seorang Nabi daripada tanah Arab. Dan ketika itulah dia mengambil keputusan, apa pun jadi, jadilah. Aku nak kena pergi ke Mekah untuk menantikan ketibaan Nabi itu. Maka Suhaib Ar-Rumi, dia melarikan diri daripada Rom, entah macam mana caranya. Dia larikan dirinya ke Rom, sehinggalah dia tiba di Mekah. Tapi sekali lagi dia menjadi hamba oleh seorang tuan yang namanya Abdullah ibn Jud'an. Kenapa nama Abdullah ibn Jud'an kena disebut? Kerana dia adalah pakcik kepada Aisyah. Dan dia cerita tentang dia. Yang menyebabkan Suhaib Ar-Rumi bernasib baik kerana ada tuan yang namanya Abdullah ibn Jud'an. Suhaib Ar-Rumi daripada Parsi diculik ke Rom, duduk di sana selama beberapa tahun, barangkali 10-11 tahun. Kemudian dia melarikan diri ke Mekah kerana dia dengar satu khabar bahawa akan ada seorang Nabi akhir zaman yang akan muncul di Mekah. Maka dia larikan diri. Sekarang dia berada di Mekah dan dia telah menjadi hamba milik Abdullah ibn Jud'an. Perhambaan zaman itu adalah satu perkara yang common, biasa je. Supaya kita tak pening kepala lah membaca cerita sirah. Memang begitu cara hidup pada zaman itu. Apatah lagi seorang yang tidak ada keluarga, tidak ada kedudukan. Ketika itu Suhaib Ar-Rumi sudah menjadi seorang budak buangan lah. Dan berada di Mekah, tempat yang sangat asing untuk dia, menjadi seorang hamba adalah satu kelebihan untuk dia. Dan apatah lagi tuan dia adalah Abdullah ibn Jud'an. Maka dia mendapat perlindungan dan juga pembelaan Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an ni dia ada cerita sikit supaya kita berkenalan jugalah dengan nama Abdullah ibn Jud'an. Dia bukan sahabat. Dia mati dalam keadaan musyrik dan dia meninggal dunia sebelum Nabi SAW menjadi Nabi. Dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik. Cumanya dia ni terkenal dengan satu hadis. Aisyah pernah tanya Nabi SAW, bagaimana dengan Abdullah ibn Jud'an? Apakah dia itu masuk syurga ataupun masuk neraka? Ini soalan Aisyah kepada Nabi SAW. Kenapa? Abdullah bin Jud'an ni orang baik. Orang baik. Dia baik kerana ada satu perjanjian zaman jahiliah untuk membela orang yang dizalimi, namanya perjanjian Al-Fudul. Itu dilakukan di rumah Abdullah ibn Jud'an. Dia yang menjadi host dan dia banyak menyelamatkan anak-anak perempuan yang mak ayahnya nak bunuh. Dia ambil dan dibesarkan dekat rumah dia. Dah besar dipulangkan semula. Ini Abdullah ibn Jud'an. Dan dia juga banyak membebaskan hamba milik dia. Bukan bebaskan macam Nabi bebaskan lah. Tapi dibebaskan dengan diberikan keizinan mana-mana hamba yang rasa nak bebaskan dirinya, bagi tahu. Nanti aku beritahulah jumlah wang tebusannya berapa. Dan kamu pergilah cari duit tu. Kalau kamu dah dapat duit tu, bagi pada aku bebaskan kamu. Termasuk adalah Suhaib Ar-Rumi tadi. Suhaib Ar-Rumi asalnya seorang hamba kepada Abdullah ibn Jud'an. Dan dia telah membebaskan dirinya sendiri melalui cara mukatabah. Mukatabah itu apa? Mukatabah ini adalah satu cara seorang hamba nak bebaskan diri. Dikumpul duit, dia bayar pada tuan dia, dibebaskan diri. Dan itu telah jadi kepada Suhaib Ar-Rumi. Akhirnya dia menjadi seorang hamba yang bebas. Suhaib Ar-Rumi. Cerita yang mungkin penting tentang Suhaib Ar-Rumi adalah bagaimana dia peluk Islam. Dan cerita ini cerita menarik. Ada banyak hadis dalam sirah Nabawiyah yang melambangkan Nabi SAW sangat empati, sangat cinta kepada golongan-golongan kelas bawahan ni. Sepatutnya kita pun secara fitrahnya, kita lebih cenderung untuk rasa kagum kepada orang yang ada kereta besar, pada orang yang nampak pakaiannya mewah, nampak orang itu berduit sikit, barulah lagi rasa berbaloi sikit nak berkawan. Ini bukan ini bukanlah kita nak cakap kita menghina orang ke apa. Itu fitrah. Memang manusia suka berkepentingan bila berkawan. Dan Nabi SAW terkenal dengan satu sikap.
Nabi suka duduk bersama-sama dengan golongan hamba. Dan sentiasa berulang-ulang nama yang sama. Suhaib Ar-Rumi. Siapa lagi? Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, termasuk Ammar ibn Yasir. Ini nama-nama yang selalu berada di sisi Nabi SAW. Dan kita faham kenapa Nabi sangat cinta mereka. Kerana bukan saja mereka itu golongan yang dihinakan masyarakat. Tapi mereka juga adalah golongan yang terawal peluk Islam. Dan ketika itu Nabi SAW berada di Darul Arqam. Darul Arqam ni macam markas lah. Macam satu pusat untuk mentarbiyah para sahabat pada ketika itu. Pada zaman yang umat Islam itu ditekan, diburu, diancam, maka mereka berkumpul di satu rumah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan di sanalah mereka belajar tentang Islam. Dan ketika itulah barangkali tahun ketiga, tahun keempat kenabian. Baru lagi. Islam masih muda lagi. Dan memeluk Islam itu tidak menguntungkan. Kalau kita berada pada zaman itu, peluk Islam ni tak menguntungkan. Tapi kalau kat Malaysia ni, peluk Islam untung ke tidak? Kalau tanya kawan-kawan dalam dalam institusi dakwah kepada bukan Islam, mereka cerita banyak sangat kes orang peluk Islam sebab dia tahu bila peluk Islam tu ada benda yang menguntungkan. Secara ekonomi hanya ada menguntungkan, secara status sosialnya lebih menguntungkan juga, maka orang peluk Islam pun sebab itu. Tapi tak salah lah untuk orang peluk Islam sebab duit ya. Sebab dalam sirah pun ada orang peluk Islam sebab duit. Macam Abu Sufyan dan beberapa nama lagi lah. Tak salah peluk Islam sebab duit. Yang penting lepas itu berubahlah daripada sebab duit kepada sebab Allah Ta'ala. Cuma nak cerita, masyarakat sirah ni, bila peluk Islam, dia tak untung. Tak menguntungkan untuk mereka peluk Islam pada ketika itu. Peluk Islam ni hanya menguntungkan selepas perang Badar. Sebab itu, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kepala munafik. Orang munafik yang paling agung sekali, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hanya peluk Islam selepas perang Badar. Sebab selepas perang Badar tu barulah nampak, untunglah peluk Islam. Jumlah peluk Islam. Maka ramai orang peluk Islam lepas tu. Jumlahnya meningkat secara mendadak. Dan lebih menguntungkan lagi peluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Maksudnya Islam dah menang, dah habis dah cerita sirah. Barulah paling menguntungkan sekali peluk Islam masa tu. Sebab duit dah banyak, dah selamat, tak ada ancaman, dah dapat kemasyhuran. Sebab siapa yang geng Islam masa zaman itu adalah orang yang hebat lah. Maka sebab itu peluk Islam selepas pembukaan kota Mekah, selepas perang Badar itu menguntungkan. Tapi peluk Islam ketika Darul Arqam, maksudnya dia memilih untuk peluk Islam hanya kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada yang menguntungkan. Ni waktu ni lah Bilal kena seksa. Waktu ni lah Bilal ibn Rabah itu kena seksa sampai terkenal nama dia di serata tanah Arab. Bila mereka datang ke Mekah, mereka disambut dengan kalimah Ahadun Ahad yang dijeritkan oleh Bilal ibn Rabah. Ramai sahabat dalam kalangan Ansar menceritakan pada kita, dulu masa kami daripada Yathrib ni datang ke Mekah, kami dengar suara Bilal. Mereka belum peluk Islam lagi, tapi kami dengar suara Bilal menjerit Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allah itu Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Dijeritkan oleh Bilal ibn Rabah ketika diseksa oleh Umayyah ibn Khalaf. Ini di zaman itu. Dan Suhaib Ar-Rumi, Ammar ibn Yasir, ini dua nama dalam cerita yang sama, peluk Islam. Ammar ibn Yasir, Suhaib Ar-Rumi peluk Islam pada peristiwa yang sama. Siapa Ammar ibn Yasir? Anak kepada Yasir, anak kepada Sumayyah binti Khayyab. Ini syuhada yang terawal dalam Islam, keluarga Yasir ni dan Sumayyah. Anak bongsunya nama dia Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir peluk Islam sama-sama dengan Suhaib Ar-Rumi dalam cerita yang sama. Bayangkan ini situasinya. Dan sepatutnya lah golongan hamba, golongan yang dipanggil apa? Golongan yang rentan kalau bahasa canggihnya. Kalau bahasa mudahnya apa? Golongan yang mudah dianiaya. Golongan yang mudah menjadi target. Kalau orang nak buat jahat, kena buat jahat pada orang-orang yang lemah lah. Mana ada orang nak buat jahat pada orang yang nampak sado kan badannya. Siapa nak pukul orang yang badannya gagah kan? Mestilah bila kita marah, kita mengamuk, kita nak pukul orang, kita akan pukul golongan yang lemah.
Sebab tu banyak berlaku keganasan rumah tangga. Sebab paling mudah sekali pukul anak. Paling mudah sekali pukul isteri. Sebab dia tak melawan. Sebab dia lemah kan. Samalah macam golongan hamba ni. Mereka ni adalah golongan yang paling lemah sekali. Mereka boleh dipukul, boleh diseksa bila-bila masa saja. Tapi dengan sebab itu, mereka tidak jadikan itu sebagai penghalang mereka untuk menyertai Nabi SAW. Dan ceritanya adalah begini, apabila satu hari mereka, iaitu Ammar ibn Yasir. Ini dua-dua golongan hamba ni. Ammar ibn Yasir dan Suhaib Ar-Rumi. Dua-dua dalam peristiwa yang sama, dua orang ni berjalan sampai ke Darul Arqam. Dan apabila tiba di Darul Arqam, masing-masing terserempak. Ammar nampak Suhaib, Suhaib nampak Ammar. Apa yang berlaku? Maka keadaan tu canggung lah. Mereka rasa macam pelik lah, kenapa kamu ada dekat sini? Ma turidu ya Ammar? Suhaib tanya dulu. Apa yang kamu nak wahai Ammar? Kenapa kamu ke sini? Dia tak masuk dalam lagi. Cuma dia nampak dekat luar ada Ammar. Ammar pun jawab, bal ma turidu anta? Engkau pula nak buat apa dekat sini? Sebab kita kena tahu peluk Islam pada ketika ini adalah satu kenyataan yang berbahaya. Tak boleh nak mudah-mudah cakap aku peluk Islam, aku Muslim. Kerana kita akan ditekan. Bahkan golongan hamba akan diseksa kalau diketahui oleh tuan-tuan mereka bahawa mereka peluk Islam. Faqala Suhaib, aradtu an adkhula ala hadzal rajul wa asma'a minhu ma yaqul. Aku nak masuk ke dalam Darul Arqam, aku nak dengar apa yang akan dicakapkan oleh lelaki ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ammar wa ana uridu dhalika aidan. Aku pun sama. Aku nak bertemu dengan dia, nak dengar apa yang dia nak cakapkan. Faqala Suhaib, idzan nadkhula ma'an ala barakatillah. Jom sama-sama masuk. Dan bila mereka masuk saja, ketika itulah terus bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka akhirnya peluk Islam dalam peristiwa yang sama ini. Kedua-duanya, dua orang yang dihinakan masyarakat, dua orang yang tidak dilihat pun dipinggirkan, dan dua-dua ini peluk Islam pada satu masa yang sama, dan itu telah menambat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat tersentuh dengan golongan kelas bawahan yang sudi untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan Umar bin Al-Khattab belum peluk Islam lagi. Khalid bin Al-Walid belum peluk Islam lagi. Abu Sufyan lagilah lewat. Untuk kita bayangkan golongan yang hebat-hebat dalam kalangan sahabat ni belum peluk Islam lagi. Siapa yang peluk Islam ketika itu yang berada di samping Nabi? Ini golongan hamba ni. Mereka yang sanggup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam sirah, selepas Ammar, selepas Suhaib peluk Islam, dia terus diseksa oleh tuan masing-masing. Suhaib, dia tidak diseksa oleh tuan dia, sebab tuan dia dah meninggal dunia dah, tapi dia diseksa oleh pembesar-pembesar Mekah. Ammar diseksa oleh Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal. Suhaib pula diseksa oleh siapa? Siapa-siapa saja boleh pukul dia. Sebab dia tak ada keluarga, dia adalah orang kelas bawahan, dan dia tidak berada di bawah mana-mana pemilik. Maka siapa-siapa pun boleh pukul dia. Kalau Ammar ibn Yasir tadi, yang hanya boleh pukul dan seksa dia adalah Banu Makhzum. Dan malanglah dia kerana Banu Makhzum ini adalah keluarga Abu Jahal. Maka Abu Jahal dia tak boleh tahan mengetahui ada orang peluk Islam, dia akan seksa sampai mati. Ammar ada cerita yang sangat menyedihkan, melihat di depan matanya ayah dia dibunuh, ibunya dibunuh, dua orang abangnya dibunuh, sampai giliran dia tak tahan. Ammar ni budak muda. Barangkali umur dia masih 10 tahun masa tu. Masih sangat muda. Belum sampai umur 20-an lah Ammar ibn Yasir. Sangat muda. Sebab tu dia meninggal dunia pun pada zaman Uthman ibn Affan. Pada zaman Ali ibn Abi Talib. Umurnya sangat muda ketika memeluk Islam. Dan dia melihat di depan matanya semua ahli keluarganya dibunuh. Sampai giliran dia mengucapkan kalimah kufur. Kerana dia takut untuk dibunuh oleh keluarga Banu Makhzum. Dan ketika itulah dia berlari bertemu dengan Nabi SAW. Diadukan masalah dia. Kalau ucap kalimah kufur ni kafir ke? Masya Allah, ini cerita pun cerita yang sangat menarik kan. Kamu lihat depan mata kamu semua ahli keluarga kamu dibunuh, tapi yang kamu adukan kepada Nabi adalah, apakah aku telah kafir bila aku ucap kalimah kufur kerana aku takut diseksa? Dan Nabi sebut tak. Apa yang di hati itu lebih penting selagi kamu masih Islam, beriman dalam hati kamu,
dan kamu ucapkan kalimah kufur semata-mata kerana kamu takut, tak ada masalah. Ini kisah Ammar ibn Yasir. Suhaib ar-Rumi dalam hadis diceritakan, dia disiksa hatta la yadri ma yaqul, sampai dia tak sedar apa dia sebut. Macam orang gila disiksa sampai dia tak sedar dah apa yang disebutkan, kerana teruknya siksaan yang diterima oleh Suhaib ar-Rumi, Ammar ibn Yasir dan kawan-kawannya. Baik, itu adalah cerita keislaman Suhaib ar-Rumi. Kita lompat sikit terus kepada cerita hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa hijrah ni lah peristiwa yang menaikkan nama Suhaib ar-Rumi. Kerana Suhaib berbeza dengan sahabat lain, Umar bin Al-Khattab, kita tahu macam mana cara dia hijrah. Dia angkat pedang dia dan dia terus cakap, siapa yang nak jadi janda, siapa nak jadi yatim, siapa yang nak jadikan anak-anaknya yatim, cubalah halang aku hijrah. Itu Umar Al-Khattab punya style. Dan siapa lagi sahabat yang lain, Abu Salamah, Ummu Salamah, mereka hijrah dengan kebebasan. Siapa lagi? Termasuk sahabat-sahabat besar yang lain, Hisham ibn Amru, mereka semua berhijrah dengan penuh rasa selesa. Bukanlah selesa maksudnya hijrah tu senang, tapi mereka tidak ada halangan macam Suhaib ar-Rumi. Mereka tidaklah mendapat cabaran sebagaimana tahap cabaran Suhaib ar-Rumi. Kenapa? Kerana Suhaib ni ada dua masalah. Yang pertama, dia tidak ada keluarga dalam kalangan orang Quraisy. Dia bukan orang Quraisy. Dia Arab, tapi Arab daripada tempat lain. Suhaib ar-Rumi. Dia tidak ada keluarga di Mekah untuk menjadi halangan daripada orang lain buru dia. Macam Nabi SAW sendiri pun, hanya selepas Abu Talib wafat, barulah Nabi itu boleh diburu oleh Abu Jahal. Sebelum Abu Talib wafat, Abu Jahal sentiasa kena jumpa Abu Talib dulu. Sebab Abu Talib keluarga Nabi, ketua keluarga Nabi. Maka apa yang berlaku? Suhaib ni adalah golongan yang tidak ada pembela dekat Mekah. Dalam masa yang sama, dia ni kaya. Suhaib ni secara teknikalnya dia kaya. Dia hamba yang bebaskan dirinya kerana dia pandai meniaga. Dia kumpul duit, dia bebaskan dirinya sendiri daripada jadi hamba kepada Abdullah ibn Jud'an. Kemudian dia ni berniaga. Dan zaman itu, ya, sebab dia membesar, dia banyak duduk lama di Rom, dia banyak belajar berniaga, dia banyak network lah, networking dia banyak dekat Rom. Maka dia ni ada kelebihan banyak untuk mencipta kekayaan. Maka dia memang orang kaya. Dan kekayaan itu akan menjadi masalah kepada Suhaib bila dia nak hijrah. Kenapa? Sebab orang Mekah tahu, kalau kita ambil harta Suhaib, tak ada siapa-siapa akan marah kita. Sebab Suhaib ni tak ada keluarga pun. Maka mereka nekat memburu Suhaib. Ceritanya cerita yang sangat banyak pelajarannya. Saya ringkaskan pada tuan-tuan kerana masa kita yang terhad. Suhaib memang daripada awal lagi dia sedar bahawa dia akan dihalang daripada hijrah dan dia akan diugut dengan macam-macam ugutan. Secara senyap-senyap dia keluar daripada Mekah, dan ketika warga Mekah perasan yang Suhaib dah tak ada, mereka dah lama target Suhaib lah. Suhaib hilang, tak tahu ke mana. Dan ketika itulah mereka buru Suhaib keluar daripada Mekah dan mereka bertemu dengan Suhaib on the way dalam perjalanan ke Yathrib, ke Madinah. Dan ketika itulah Suhaib pun dah tahu nasib hidup dia macam mana. Dia mesti mereka sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan Suhaib dan hartanya. Dan ketika itulah Suhaib terus menyebutkan, ya ma'syar Quraisy, laqad alimtu wallahi anni min arman nas wa ahkamihim isabah. Wahai sekalian Quraisy, kamu tahu aku ni seorang pemanah yang bagus dan aku akan habiskan, wallahi demi Allah, la tasiluna ilayya hatta aqtula bi kulli sahmin ma'i rajulan minkum. Mereka ramai Quraisy, dan kamu tahu aku ni pandai, hebat memanah. Semua anak panah yang aku bawa ni akan aku habiskan. Kalau dah semua habis dan kamu belum terbunuh lagi, aku masih ada pedang di tangan aku. Aku akan pastikan pedang ini juga akan membunuh kalian. Dan kalaulah pedang ini tak membunuh pun, aku akan menggunakan segala kekuatan aku untuk menyelesaikan kalian. Ini ugutan lah. Ini counter semula. Sebab Quraisy datang dengan jumlah yang ramai, nak ugut Suhaib. Suhaib ugut semula. Aku tidak akan mudah-mudah membenarkan kalian untuk mengambil aku dan harta aku. Dan ketika itulah masing-masing pun terdiam
Sebab Quraisy takkanlah sanggup mati kan. Mereka tak sanggup mati. Sebab mereka tak ada tujuan hidup pun. Mereka hidup untuk berhala mereka. Maka tak berbaloi lah nak mati semata-mata kerana nak ambil harta Suhaib. Maka ketika itulah masing-masing pun terdiam. Suhaib pun diam, tak buat apa-apa. Sebab masing-masing cuba menantikan apa yang akan berlaku ni. Suhaib nak buat apa? Kemudian selepas itulah Suhaib dia menawarkan satu perkara. Ara'aitum in taraktu lakum mali atukhalluna sabili. Kalau aku berikan kepada kalian semua harta aku, apakah kalian akan melepaskan aku? Dia tanya budak ni. Kerana sebelum itu Quraisy dah sebut dah. Wallahi la nad'uka tafuzu minna bi nafsika wa bimalika. Kami tidak akan benarkan engkau wahai Suhaib keluar daripada Mekah, tinggalkan Mekah dengan diri kamu dan harta kamu. Laqad ataita Makkah su'luqan. Kamu dulu datang ke Mekah sehelai sepinggang sebagai seorang hamba. Fakir, faghtanayta wa balaghta ma balaghta. Kemudian kamu menjadi orang kaya. Kamu bebaskan diri kamu dan kamu menjadi orang kaya. Bukanlah mereka yang mengkayakan pun. Cuma mereka nak harta Suhaib. Dan ketika itu Suhaib menawarkan, kalau aku serah semua harta aku, kamu nak lepaskan aku tak? Dan qalu na'am. Memang itulah yang mereka nak. Mereka nak harta sebenarnya. Sebab mengambil Suhaib tak ada keuntungan pun. Dan ketika itulah Suhaib menunjukkan semua lokasi Suhaib meletakkan harta dia. Dan benar-benar harta itu ada dekat situ. Ada di rumah dia. Ada entah di lembah mana-mana. Sebab zaman tu bank, dia bukan ada satu bangunan bank. Bank zaman itu adalah mana-mana lembah lah. Mana-mana kawasan padang pasir mereka korek dan letak harta mereka di bawah tu. Maka Suhaib tunjukkan lokasi harta dia. Dan semua harta itu diberikan kepada Quraisy. Termasuk harta yang berada di tangan dia pada ketika itu. Maka inilah Suhaib Ar-Rumi. Dan Suhaib apabila dia tiba di Quba, disambut oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Bila Nabi bertemu dengan Suhaib, Nabi terus menyebutkan, Rabihal bay'u ya Aba Yahya, Rabihal bay'. Kenapa ni Nabi cakap macam tu? Nabi cakap kepada Suhaib, alangkah untungnya perniagaan kamu wahai Suhaib. Untung kamu. Tak ada seorang pun tahu apa yang berlaku. Yang tahu cerita Suhaib tadi hanyalah Suhaib, musyrikin Quraisy dan juga Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa tahu. Sebab Nabi tidak menjadi saksi dalam cerita ni. Sahabat lain pun tak tahu Suhaib ni dia hijrah seorang diri. Sahabat lain pun tak tahu. Dan Nabi SAW sebutkan kepada Suhaib ketika bertemu dengan Suhaib di Madinah, Nabi sebut, Rabihal bay' Aba Yahya. Rabihal bay'u Aba Yahya. Untung kamu Abu Yahya ni gelaran kepada Suhaib yang Nabi beri. Untung kamu Suhaib, untung perniagaan kamu. Kalau dulu Suhaib mendengar perkataan ni bila dia nampak keuntungan duit dalam perniagaan dia, Nabi berikan satu pelajaran yang berbeza daripada cerita ini. Nabi cakap, untungnya Suhaib kerana dia menjual segala harta yang dia miliki untuk keimanan. Untuk dia bersama dengan umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Dan sebab itu sebahagian ahli tafsir mengaitkan ayat daripada surah Al-Baqarah 207 kepada Suhaib Ar-Rumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufur bil ibad. Dan dalam kalangan manusia itu ada mereka yang menjual dirinya dengan tujuan untuk menghampirkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Dia menjualkan segala benda yang dia miliki untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan perkara yang sama. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala telah membeli daripada orang Muslim itu, orang yang beriman itu, diri mereka dan segala harta pemilikan mereka supaya Allah boleh beri kepada mereka syurga. Ini motivasi untuk hidup kita. Bila kita banyak sangat benda yang kita miliki, ada banyak geran tanah, ada banyak geran kereta yang kita ada, dan kita memiliki memiliki rumah, memiliki anak-anak, memiliki apa sajalah harta yang kita ada, duit dalam akaun kita. Kadang-kadang benda itu nampak macam menguntungkan. Tapi kalau syarat untuk kita tahu benda itu menguntungkan adalah
harta itu tidak menghalang kita daripada menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Sebab kalau harta itu banyak menghambat kita daripada berkorban untuk agama, daripada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, maka itu tidak menguntungkan. Dan Nabi sebut kepada Suhaib Ar-Rumi, Rabihat tijarah, rabihal bay'. Untung perniagaan kamu wahai Suhaib, bukan kerana kamu itu semakin kaya, tapi kamu sanggup miskin demi menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang kita harapkan, harta-harta yang kita miliki tidak menghalang kita lah daripada hampir kepada Allah Ta'ala. Kalau terpaksa berkorban harta kita kerana untuk hampirkan diri kepada Allah Ta'ala, kita akan sanggup buat, mudah-mudahan, supaya kita ikut sunnah yang dipamerkan oleh Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi dalam cerita yang sangat agung ini. Dan Suhaib, namanya akan menjadi nama yang besar sepanjang peristiwa sirah. Dan pada zaman Umar Al-Khattab, ketika Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dalam cerita kesyahidan Umar Al-Khattab, Umar dibunuh pada waktu subuh, solat subuh, ketika solat sebenarnya. Dan ketika solat, Umar telah dihunus dengan pedang, dan Umar terbaring, Umar menjerit kesakitan. Solat subuh itu terganggu, Umar masuk ke dalam bilik dia, dan Umar meminta Suhaib Ar-Rumi untuk ganti Umar Al-Khattab jadi imam. Suhaib Ar-Rumi ganti Umar Al-Khattab yang merupakan khalifah ketika itu untuk menjadi imam. Dan itu melambangkan kedudukan Suhaib Ar-Rumi di sisi Umar Al-Khattab dan di sisi Nabi SAW. Kalaulah Suhaib selama ini berada di samping Nabi, di zaman Umar Al-Khattab, bukan saja di samping Umar Al-Khattab, Umar lantik dia jadi imam dalam solat. Dan imam dalam solat pada zaman itu satu jawatan yang luar biasa lah. Biasanya solat itu dipimpin oleh khalifah. Kerana populasi masyarakatnya pun kecil, solat dipimpin oleh khalifah. Dan ketika itu Umar tak boleh nak pimpin solat, dia telah ditikam oleh seorang pemberontak namanya Abu Lu'lu'ah. Umar meminta Suhaib untuk ganti dia. Itulah kedudukan Suhaib Ar-Rumi yang sangat agung, dan mudah-mudahan cerita ini memberikan satu pelajaran yang berharga untuk kita semua, supaya dengan segala apa yang kita miliki, kita nak berikan kepada Allah Ta'ala. Bukan maksudnya semua harta itu kita korbankan, tapi ketika diperlukan, kita pasti kita akan memberi harta tersebut. Dan harta itu tidak akan menyebabkan kita ikut mana hala tuju harta tu. Kita akan pastikan harta itu yang mengikut hala tuju hidup kita. Hidup kita nak menuju Allah Ta'ala. Dan untuk menuju kepada Allah Ta'ala tu kita perlukan wang juga. Dan harta itu kena ikut jalan tu. Jangan kita hidup akhirnya mengikut di mana kedudukan wang. Bila kita ikut kedudukan wang, wang selalunya berada di tempat-tempat yang tidak menuju kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita ikut hala tuju wang tadi, maka kita tidak akan berhujung di satu tempat yang akhirnya kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh fitnah mal, fitnah harta yang telah Nabi sebut dalam sebuah hadis. Fitnah yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW adalah fitnah harta. Dan Suhaib Ar-Rumi adalah model seorang sahabat yang selamat daripada fitnah harta yang berlaku pada zaman dia, dan dia sanggup berkorban demi hijrah ke Madinah dan diberikan segala-galanya di jalan Allah Ta'ala. Itu saja daripada saya. Ada soalan? Kalau ada? Tak ada. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pertemuan akan datang untuk menyambung kisah sahabat yang selanjutnya. Tak semua cerita tu kita sempat nak cerita dalam kuliah kita. Maka selebihnya tuan-tuan boleh baca sendirilah. Boleh cari kitab mana-mana untuk baca kisah kehidupan para sahabat yang kita sampaikan sebahagiannya dalam kuliah kita ni. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.